Ada yang keluar pada hari yang kedua. Ada orang keluar pada minggu yang kedua. Ada orang keluar pada bulan yang kedua. Ada orang keluar pada tahun berikutnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka disebabkan dosa dan maksiat yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut bahawa maka keluarlah satu ketika nanti orang Islam, orang beriman yang paling banyak dosa dia. Keluarlah orang beriman yang paling banyak dosa dia, bermaksud dialah di kalangan orang beriman yang paling lama berada dalam neraka. Dialah orang kalangan beriman yang paling lama dalam neraka sebab tidak ada kebaikan yang dilakukan di dunia ini. Sehingga diceritakan bahawa keberadaan dia dalam neraka tu sama dengan orang musyrikin, sama dengan menyembah berhala, sama dengan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Berjiran dia. Ya. Berjiran dia dengan orang yang menyembah berhala dan sebagainya. Sehingga orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak beriman kepada Allah, dia tahu dah nasib dia. Dia tahu dah nasib dia. Iaitu orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal dalam neraka. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang yang tidak beriman itu melihat ada seorang Islam bersama dengan mereka, dia tahu bahawa sebelah dia ni orang beriman, tapi disebabkan maksiat dan dosa dia, maka lama sangat berada dalam neraka. Sehingga orang yang tidak beriman itu bagi tahu kepada orang Islam tadi, kita ni sama, nampak alih bahasa Jompul. Kita ni sama je nampak kata. Pula sama pula. Kau tak keluar-keluar pun. Dah bertahun-tahun, dah ribuan tahun, dah jutaan tahun tak keluar-keluar. Jadi kau dengan kami sama. Jadi kata ulama, bila ketika mana orang musyrikin mengatakan orang Islam sama dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahawa orang beriman tidak sama dengan mereka. Sebab orang beriman satu masa akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka. Sebab itu Nabi menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mengucap kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Nabi kata dia akan masuk syurga. Orang yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk syurga. Nabi yang mengisytiharkan. Jadi sahabat bertanya, wa in yasriku wa in yazni ya Rasulullah. Walaupun orang tu mencuri ya Rasulullah, walaupun orang tu berzina ya Rasulullah, bermaksud kekal dengan dosa dia sampai mati, apakah dia juga boleh masuk syurga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan wa in yasriku wa in yazni. Walaupun orang tu mencuri, walaupun orang tu berzina. Oh, peluanglah kita apa ni? Boleh dia buat maksiat banyak-banyak. Sebab tetap bukan itu maksud dia. Nabi kata wa yasriku wa yazni, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, dia masuk syurga, tetapi dia dahulu dengan azab, tak mampu kita. Tak mampu kita. Sebab disebut dalam riwayat, apabila seseorang itu dimasukkan hari pertama dalam neraka, maka datang malaikat bertanya pada orang tadi, bagaimana keadaan hidup kamu di dunia dahulu? Orang yang pertama kali masuk neraka itu, dia mengatakan, kami rasa macam tak pernah rasa kesenangan di dunia. Sedangkan di dunia dialah yang senangnya, dialah yang kayanya, dialah yang berkuasanya. Segala-gala nikmat dialah yang punya. Tetapi ketika mana pertama kali dia masuk neraka, bila ditanya oleh malaikat, hidup dunia kamu dulu macam mana?
kami dah lupa dah, dia kata. Rasa-rasa tak pernah rasa senang pun, katanya. Disebabkan azab neraka yang dahsyat itu, lupa kita segala kesenangan kita. Macam kita sakit lah. Dah sakit, lupa, mudah-mudah main sehanda-handa meloncek-loncek. Dah lupa dah. Rasa tak bila dah sakit, lupa segala kesenangan kita. Rasa-rasa macam tak nak senang pun. Sedangkan kita dah senang lama dah. Jadi bila terasa azab dahsyatnya, maka terlupa segala kesenangan. Begitulah sebaliknya, apabila manusia pertama kali melangkah masuk dalam syurga, maka malaikat tanya, macam mana dunia kamu? Terlupa dah segala sengsara dunia dia. Terlupa dia. Di dunia dialah orang yang paling sengsara. Di dunia dulu dialah orang yang paling susah. Di dunia dulu dialah orang yang paling Allah Ta'ala uji dia. Dengan kesakitan, dengan kesusahan, dengan sebagainya. Tapi dia taat, sabar. Merasai kesakitan dunia. Dan apabila masuk pertama kali ke neraka, ditanya malaikat tentang dunia dia, terlupa dia segala kesusahan di dunia. Rasa-rasa tak pernah susah, kata dia. Mana bila merasai kesenangan syurga itu, terlupa segala kesusahan. Jadi orang yang paling lama berada dalam neraka itu seakan sama dengan orang musyrikin, sehingga orang musyrik mengatakan, di antara engkau dengan aku sama saja, orang kata. Sebab kamu tak keluar-keluar pun. Maka Allah Subhanahu buktikan bahawa orang yang paling lama, orang mukmin yang paling lama dalam neraka tersebut, akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab sebut, apabila orang mukmin yang paling terakhir keluar daripada neraka, maka ketika itu pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tak ada siapa dah yang nak masuk, tak ada siapa dah yang keluar dah. Maka ditutup rapat-rapat. Bertambah kecewalah orang yang dalam neraka tersebut. Maka dimasukkan. Kisah tu panjang. Kisah orang yang paling terakhir keluar daripada neraka, maka dialah orang yang paling akhir masuk syurga. Disebut dalam riwayat bagaimana orang yang paling last keluar daripada neraka, dan dia orang yang paling last masuk syurga. Maka Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala, barang siapa mengucap kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Jadi kalimah ini sangat agung. Kalimah la ilaha illallah ini sangat besar makna dia. Maka dalam satu hadis Nabi SAW yang kita baca pada malam ini, Nabi mengatakan, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim. Masya-Allah. Sabda Nabi SAW, laisa ahli la ilaha illallah, tidak adalah ahli la ilaha illallah, bermaksud tidak adalah ahli iman, wahsyatun fi quburihim. Wahsyatun ni kegerunan dalam kuburnya. Wahsyatun fi, wahsyah ini bermaksud kegerunan, ketakutan, kesunyian. Yang mana kubur itu ada satu azab namanya wahsyatul kubur. Wahsyah kubur, kegerunan, ketakutan kubur. Mudah-mudahan hadis ini menjadi taksis, mengkhususkan hadis yang umum. Mudah-mudahan hadis ini hadis mengkhususkan yang umum. Yang umum apa? Yang umum menyatakan bahawa kubur itu adanya azab. Kubur itu ada azab. Kubur ni ada azab yang namanya himpitan kubur. Daghatul kubur. Kubur ini ada satu azab, bermacam-macam azab kubur ini. Di antara azab kubur namanya himpitan kubur. Sehingga bila Nabi menceritakan bagaimana azab kubur itu, Nabi mengisyaratkan dengan jari dia. Maka bila seorang itu dihimpit oleh kubur, Nabi kata, maka berselisihlah tuang rusuk dia. Nabi isyaratkan berselisih tuang rusuk dia. Maka Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun yang selamat daripada himpitan kubur. Jikalau ada seseorang yang berjaya daripada himpitan kubur, maka berjayalah Sa'ad bin Mu'az.
Nabi kata. Sekiranya ada orang yang terselamat daripada dihimpit oleh kubur, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'az, Nabi kata. Bermaksud Sa'ad bin Mu'az pun tak selamat. Kenapa Nabi sebut Sa'ad bin Mu'az? Sebab Sa'ad bin Mu'az di antara sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian dia. Sa'ad bin Mu'az adalah daripada kalangan Ansar dan ketua salah seorang ketua Ansar yang mana kematiannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sa'ad bin Mu'az. Jadi ketika mana meninggalnya Sa'ad bin Mu'az, berita kematiannya belum sampai lagi kepada Nabi SAW. Berita kematian Sa'ad bin Mu'az belum sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi bertanya sahabat, siapa yang meninggal? Nabi kata. Tak ada siapa yang beritahu Nabi, tiba-tiba Nabi bertanya, siapa yang meninggal lagi ni? Jadi sahabat mencari siapa yang meninggal. Jadi sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Tak, siapa yang meninggal? Nabi kata. Siapa? Ini ada siapa meninggal? Sahabat mencari. Maka Nabi kata, ya Rasulullah, baru meninggal Sa'ad bin Mu'az. Kenapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, sesungguhnya aku melihat aras bergoncang. Aras itu bergoncang dengan kewafatan Sa'ad bin Mu'az. Mana aras itu bergoncang, bermaksud aras itu jadi gempa. Bagian gempa bumi tak? Gempa tu kecoh, gempa dia riuh. Mana penduduk di aras itu riuh. Malaikat yang paling ramai bilangan dia, adalah malaikat yang berada di aras. Malaikat yang paling ramai bilangan dia adalah malaikat yang berada di aras Allah Subhanahu taala. Kenapa? Sebab aras Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling besar sekali. Dalam kitab menyebut sebesar manakah aras. Maka ulama mengatakan sekiranya 7 petala langit dan bumi. 7 petala langit dan bumi ni. 7 petala langit. Sampai langit ke-7 ni. Sekiranya 7 petala langit dan bumi ini, yang alam yang besar ni, boleh dikecikkan sebesar duit 50 sen tu. Maka aras itu sebesar padang bola. Tu besar. Bermaksud duit ni tadi kalau dicampakkan tengah-tengah padang tu tenggelam macam tu ya. Itu nak menyatakan besarnya aras ini kepada langit dan bumi ini sebesar itu. Jadi malaikat yang menghuni di aras itulah paling ramai sekali. Dan ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'az, maka jadi gempa di aras. Gempa itu apa? Kegembiraan. Kegembiraan malaikat dengan menyambut ruh Sa'ad bin Mu'az. Jadi rupa-rupanya seorang mukmin itu bila meninggal, kita ini disambut. Orang mukmin bila meninggal dunia disambut. Sebab itu kita perlakukan jenazah mukmin itu dengan elok. Kita berikan dia penghormatan yang terakhir kepada jenazah itu. Berikan walaupun dia macam-macam, dia khabar kita, tak berikan penghormatan pada dia. Kita maafkan kesalahan dia dan sebagainya. Kenapa? Bila kita melepaskan dia dengan mulia, dia akan disambut dengan makhluk yang lagi ramai. Roh mukmin itu akan dimuliakan. Roh seorang mukmin itu akan dimuliakan. Roh seorang mukmin itu akan disambut. Disambut dengan penuh kemuliaan. Roh kita ni akan disambut dengan penuh kemuliaan. Yang menyebutnya malaikat. Sehingga dalam kitab disebut apa? Malaikat akan bawa kain kapan daripada syurga.
untuk membalut ruh itu. Badannya kain kapan daripada pilah ya. Kain kapan daripada mana ambil balut badan dia. Sedangkan ruh dia dibawa kain daripada syurga. Mana diraih, disambut, dimuliakan. Ruh orang mukmin disambut, bergembira malaikat menyambut ruh seorang mukmin. Kenapa tidak malaikat perlu memuliakan manusia, ruh manusia? Sebab ketika Nabi Adam dijadikan, kan bukankah malaikat menghormati Nabi Adam alaihi salam? Malaikat diperintahkan supaya memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Kata ulama, ada seorang ulama besar di Mesir, hendaklah kita ketahui, dia kata, ketika mana malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, sebenarnya malaikat sujud juga kepada kita ketika itu. Kita baca kisah malaikat sujud kepada Nabi Adam, dan sebenarnya malaikat juga turut sujud kepada kita, sebab ketika itu kita berada di sulbi Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita tak ada di sulbi Nabi Adam AS, takkan keluar kita hari ni dah. Kita datang di sulbi ayah kita. Ayah kita datang di sulbi datuk dia. Datuk dia datang sulbi. Sampailah. Bermaksud, ketika Nabi Adam AS dijadikan, seluruh makhluk itu berada di sulbi dia. Jadi kata ulama, ketika mana Nabi Adam ketika mana malaikat sujud kepada Adam, maka dia sujud kepada kita yang berada di sulbi Adam. Peratus dia berapa peratus tak tahu lah. 1/1,000,000 lah, tapi ada kita bahagian kita pada tubuh Nabi Adam alaihi salam. Bukankah kita ni datang daripada Nabi Adam alaihi salam? Ada bahagian kita daripada Nabi Adam alaihi salam. Bahagian kita daripada Nabi Adam tu ada. Sebab kita datang daripada dia. Jadi bermaksud, ketika mana Nabi Adam AS dijadikan, dihormati, dimuliakan oleh malaikat, begitulah ketika mana kita kembali mati semula nanti. Kita akan Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya memuliakan kita. Maka disambut ruh kita oleh malaikat. Kita dimuliakan oleh malaikat. Dan Nabi SAW nak menyatakan betapa mulianya manusia dan betapa mulianya ahli la ilaha illallah. Mulia sungguh ahli la ilaha illallah. Kita yang tak tahu. Kita mungkin rasa rendah diri, hina diri, miskin, duit tak ada. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu. Wahai orang mukmin, orang Islam, wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan rasa hina, kamu jangan rasa sedih. Jangan rasa hina disebabkan kemiskinan kamu. Jangan rasa sedih disebabkan kesusahan kamu. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa kecewa, sedih. Wa antumul a'laun. Kamu itu tinggi, kata Allah Ta'ala. Bukan kita nak meninggi diri tak? Jangan kita rasa bukan rasa hina. Kita rasa orang lain tinggi pada kita. Kita rasa orang tak beriman yang ada harta lebih tinggi pada kita. Kita ini beruntung sebab apa? Sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimuliakan oleh malaikat. Maka malaikat memuliakan kita. Dan Nabi SAW memberi kita kekuatan, memberi kita keyakinan. Maka satu hadis khusus tentang kita, sebagaimana Nabi bila cerita tentang Lailatul Qadar. Nabi pada mula dia menceritakan Lailatul Qadar berada pada seluruh bulan. Tak tertentu hari dia. Kemudian Nabi khususkan. Nabi kata, barang siapa nak cari bersungguh-sungguh Lailatul Qadar, carilah malam 10 hingga akhir. Nabi cerita pula. Pada awal dia tak tentu hari yang mana. Kemudian datang hadis Nabi kata, kalau bersungguh-sungguh nak cari, carilah malam 10 hingga akhir. Nabi khususkan lagi.
Dah 10 tahun akhir Nabi kata, carilah malam-malam yang ganjil. Bahkan ada hadis yang khusus Nabi kata malam 27. Bermaksud ada khusus. Wallahu a'lam maksudnya. Begitu juga azab kubur, masya-Allah kita kata. Kubur ini ada azab dia dan berbagai azab ada alam kubur. Bahkan salah satu azab kubur namanya wahsyatul kubur. Wahsyatul kubur ini ketakutan dalam alam kubur. Kesunyian dalam alam kubur. Jadi berita-berita yang menakutkan itu supaya kita ini kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita yang menakutkan alam kubur untuk apa? Untuk kita bertambah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bermaksiat, kita ingat dalam alam kubur itu masya-Allah adanya azab dan sebagainya. Begitu juga di padang mahsyar dan sebagainya. Jadi berita-berita menakutkan itu untuk kita kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang satu hadis yang menggembirakan kita. Dan hadis yang menggembirakan ini bukan kita nak ambil peluang supaya kita maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah min dzalik. Hadis yang menggembirakan ini supaya kita lebih lagi memahami makna menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lebih beradab, lebih bermaruah, lebih beradab dia kata. Sebagai contoh, kalau kita pergi rumah orang tu tak minta kita beradab macam mana, dia tak minta pun kita beradab dan sebagainya. Tapi kita lah yang menunjukkan adab dan sebagainya. Tahu mana tak kisah minta air dia boleh. Nak minta teh tarik dia boleh. Tu dia. Kau lapar minta. Kadang-kadang pun kau lapar minta yo. Kata dia kan. Tetapi bagi sebagai tetamu, kita pun ada adab kita. Oh, jangan minta-minta pula dia bori makan, dia tak bori, jangan minta. Untuk itu kita menunjukkan adab pada dia. Pada dia. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi menceritakan kemuliaan orang yang ada kalimah la ilaha illallah, sehingga kemuliaan itu bukan kita gunakan untuk bermudah-mudah dalam soal taat. Macam kita adalah orang yang disayangi, contoh dia. Dalam tempat kerja itu, kita lah orang yang paling disayang oleh bos kita. Contoh. Tapi kalau orang yang tahu maruah, walaupun dia tahu dia disayang oleh ketua dia, tapi dia tak guna kesempatan tu buat sesuatu yang tak elok. Kalau dia tahu dia disayang oleh ketua dia, sepatutnya dia balas, dialah yang paling rajin bekerja. Bukan dia yang paling buat masalah, mentang-mentang dia bos saya sayang kat dia. Semakin dia menunjukkan akhlak kepada kemuliaan itu. Hadis ini menggambarkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli la ilaha illallah, masya-Allah. Hadis ini mengatakan laisa ala ahli llahi wahsyatun fi quburihim. Tidak adalah ahli la ilaha illallah dalam kubur itu wahsyah. Tidak ada ketakutan, Nabi kata. Bermaksud orang yang beriman kepada Allah alam barzahnya tidak merasai ketakutan. Oh, apakah kita mengambil hadis ini hanya berbekalkan iman sahaja, sedangkan maksiat kita lakukan, taat kita buat hanya bermodal ini sahaja, maka sangat-sangat tak beradab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat kita tak pandai membalas kemuliaan Allah dengan kemuliaan. Sepatutnya bila Allah Taala muliakan ahli iman ini, masya-Allah, kita kata di dunia ini kita berikan ketaatan kita kepada Allah semaksimal mungkin. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kita alam barzah berdasarkan sabdaan Nabi SAW.
Nabi mengatakan laisa ala ahlillahi wahsyatun fi quburihim. Tidak adalah ahli la ilaha illallah tu rasa takut dalam kubur dia. Bermaksud orang beriman dah alam barzakh dia bahagia. Bermaksud orang beriman ini alam barzakh dia bahagia. Dah. Orang beriman alam barzakh bahagia. Kebahagiaan menanti dalam barzakh. Jadi kalau sebegitulah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita di dunia ini jangan kita kedekut untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kedekut kita untuk menyempurnakan salat kita. Jangan kedekut kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Taala telah menyediakan kehidupan yang baik alam barzakh. Jadi Allah Taala mengatakan bahawa Nabi mengatakan ahli la ilaha illallah tidak ada ketakutan dalam alam kubur. Nabi kata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira siap-siap kepada orang beriman. Tapi ayat ini bukan kita gunakan untuk maksiat. Kalau kita guna untuk maksiat, betapa bodohnya, betapa tak beradabnya, betapa jahilnya kalau orang memahami ayat Quran sebegini, maka lantas dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, bermaksud betapa bodoh, jahil dan betapa tak beradabnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Taala mengatakan aku ampunkan semua dosa kamu, orang yang beriman. Allah Taala menjanjikan keampunan kepada kita. Allah Taala dah sebut siap-siap dalam Quran. Orang beriman itu Tuhan ampunkan dosa dia. Oh, apakah kita gunakan ayat ini kalau Tuhan dah ampun dia? Buat maksiatlah, Tuhan dah ampunkan. Masya-Allah, betapa jahilnya orang ini. Betapa tak beradabnya orang ni. Ya. Kok tuan rumah kata, tak apa tuan, kalau lapar hawi, sabutlah. Mintalah. Pukul 2 pagi pun mintalah. Oh, montang-montang tuan rumah aku, pukul 3 pagi kita ada teh tarik. Oh, ada teh tarik. Dah tuan rumah kita bila-bila mintalah. Oi, tak rati aku ni. Itu bahasa adab dia, janganlah buat macam tu. Ya, mungkin dia boleh buat. Kalau kita minta, memang dia buat Tapi janganlah buat macam tu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan beriman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam Quran Allah Taala kata, aku ampunkan semua dosa kamu. Insya-Allah, dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebegitu keadaannya, apakah kita membiarkan iman kita ini dikotori dengan maksiat? Apakah kita membiarkan iman kita ini tidak dihiasi dengan taat? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada kita, Nabi telah memberikan kabar gembira kepada kita. Apa dia? Sabda Nabi, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim. Ini satu kegembiraan kepada keimanan kita ini. Maksud orang beriman ini, orang yang beriman ini, yang menanti alam barzakh itu adalah kebahagiaan. Jadi kata-kata itu dapat kita faham. Bermaksud kalau kita memperbanyakkan taat kita, sudah pasti kita lebih bahagia. Sekadar la ilaha illallah Tuhan berikan kebahagiaan. Apatah lagi la ilaha illallah itu ditambah dengan taat, ditambah dengan taat, ditambah dengan taat. Itu maksudnya. Maka Nabi mengatakan laisa ali ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim. Tidak adalah ahli la ilaha illallah, ahli iman itu wahsyatun fi quburihim, ketakutan dalam kuburnya. Wala man syarihim, dan tempat pembaringnya itu. Dan Nabi meneruskan sabdanya, wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah. Dan sekarang ini Nabi kata, seolah-olah aku melihat orang beriman dalam kubur itu, Nabi kata, ketika Nabi hidup. Wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah. Seolah-olah sekarang aku melihat orang ahli lain, orang beriman itu, mereka itu dalam keadaan mereka di alam barzakh itu, dan mereka berkata dalam alam barzakh itu, Nabi kata. Jadi Nabi, walaupun Nabi sebut seolah-olah, memang Nabi tahu benar tu. Nabi mengatakan sekarang ini seolah-olah aku nampak orang beriman dalam alam kubur itu,
Mereka itu berkata, apa orang beriman berkata alam barzah? Mereka mengatakan alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hazan. Seolah-olah Nabi kata, aku terlihat orang mukmin dalam barzah itu mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami duka cita. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami rasa sedih. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami rasa duka cita. Bermaksud orang mukmin berada alam barzah gembira, bahagia. Jangan kita sedih pula, kesian dia seorang kubut. Dia bahagia. Sebab apa bahagia? Sebab dia kembali ke siapa? Dia kembali kepada rahmat Allah. Kan kita kata kembali ke rahmatullah. Dia kembali ke mana? Dia kembali ke rahmatullah. Dia kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka. Dekat dunia ni mungkin kita yang jaga. Ayah kita yang uzur kita jaga, kita bagi dia makan, kita bagi dia jaga dia. Rumah dia jaga laki dia yang bagi makan, dia yang masak. Jadi bila meninggal dunia dah risau dia, siapalah nak bagi makan nambah ke dalam tu siapalah. Selama ni mak yang jaga dia. Itu dia. Orang lain tak reti nak jaga dia tu dah. Oh, apakah seorang isteri tu disangka dialah yang paling hebat jaga laki dia? Ya. Apakah seorang anak tu menyangka dia yang paling hebat jaga ayah dia? Alam barzah tu siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Dan dia kembali kepada siapa? Dia kembali kepada Allah yang lebih rahmat daripada segala-galanya. Dia kembali kepada Allah yang lebih mulia daripada segala-galanya. Dia kembali kepada negeri karamah, darul karamah, negeri kemuliaan. Maka Nabi mengatakan, aku sekarang ini seolah-olah ternampak orang kubur itu mengucap alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami rasa duka cita. Bermaksud dalam tu mereka gembira. Kita sini yang sedih, hutang tak habis nak bayar. Dia dalam tu tak ada hutang dah. Masya Allah. Jadi bermaksud kegembiraan itu sepatut gembiranya kita sekarang. Bermaksud dengan iman yang ada pada kita ini, maka ini menandakan kebahagiaan kita alam barzah. Maka buat elok-elok kat dunia ni. Ya. Dah Allah Ta'ala sediakan kebaikan, buat elok-elok. Jaga kefarduan. Yo, yang ada maksiat, kita kata manusia tidak pernah sunyi. Yo, dah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesalahan kita bukan manusia yang maksum. Kita sentiasa beristighfar, kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Taala telah menanti kemuliaan di alam barzah. Alam barzah adalah tempat kemuliaan. Alam barzah adalah tempat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun indal maut. Tidak adalah ahli la ilaha illallah wahsyatun, rasa ketakutan ketika nak mati. Tidak adalah ahli iman ini ketika nak mati rasa takut. Ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka kata sabda Nabi, barang siapa benci mati, maka Allah Taala barang siapa suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala suka bertemu dengan dia. Barang siapa benci bertemu dengan Allah Taala, maka Allah Taala benci bertemu dengan dia. Maka bila Siti Aisyah dengar hadis ini, Siti Aisyah faham. Bila Nabi mengatakan barang siapa suka bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala suka bertemu dengan dia. Barang siapa benci bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala benci bertemu dengan dia. Siti Aisyah faham maksud ini. Siti Aisyah faham
maksud bertemu Allah itu mati. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, barang siapa suka bertemu Allah, Allah Ta'ala suka bertemu dengan dia. Jadi Siti Aisyah faham maksud bertemu Allah mati. Maka Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, macam mana kami nak amalkan hadis ini ya Rasulullah? Kenapa Nabi kata? Sebab tidak ada di kalangan kami yang suka mati. Tidak ada yang suka mati. Di kalangan kami tak ada, semua benci mati. Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, macam mana kami nak amalkan hadis ini? Kenapa? Sebab tidak ada di antara kami yang suka mati. Semua orang benci kematian. Sakit dia bekerja ke klinik, sakit bekerja hospital. Takut nak mati, tak nak, benci mati. Ya. Masa Covid semua takut nak keluar. Dengan orang pun takut. Apa takutlah? Akan mati kan? Semua takut mati. Hatta Siti Aisyah pun takut mati. Jadi macam mana kami nak amalkan? Ya? Bermaksud bertemu dengan Allah bermaksud mati. Jadi semua orang benci mati. Jadi benci mati bermaksud benci bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, maka Nabi huraikan, bukan begitu maksud dia wahai Aisyah. Macam mana maksud dia? Ya, kita tak suka, benci kepada matian bermaksud bahkan itu satu sunnah. Bahkan dalam agama melarang kita untuk membinasakan diri kita. Ya? Hatta agama sendiri perintahkan kita agar jaga nyawa. Maka selari dengan perasaan kita tak nak mati. Kita pun tak suka nak mati. Dalam masa sama kita menjaga nyawa kita. Dan menjaga nyawa itu perintah daripada agama. Supaya jaga nyawa kita. Ya. Maka dalam Quran menyebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi buat kita laju-laju haram hukumnya. Sebab apa? Kan tak apa, saya cakap makin bokeh apa pelumbo sepak mungkin kita ulang. Tapi kalau boleh binasa kita, maka hukumnya akan bertukar jadi haram, mana sesuatu yang boleh binasa kita. Allah Ta'ala kata jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi bermaksud bila kita sakit, kita ada peluang berubah untuk sembuh, tak boleh kita biarlah kata. Apalah tuan, ubahlah. Tak nak, aku hidup pun baik apa, orang benci kata. Biar dia mati. Bermaksud dia kecewa dengan hidup, mati, dia tak boleh. Jadi maksud seseorang itu memang perlu berusaha untuk menjaga nyawa dia. Jaga nyawa. Sekali ada usaha, jaga. Jadi bukan begitu maksud dia. Nabi kata, memang seseorang itu berusaha untuk menjaga nyawa dia. Berubat dan sebagainya. Jadi bila kita berusaha untuk berubat, adalah di atas perintah agama itu. Jangan sampai kita, apa kita kata? Jangan sampai kita dipengaruhi oleh nafsu kita. Jangan sampai kesihatan kita ini dikuasai oleh nafsu kita. Apa maksud dikuasai oleh nafsu kita? Kita dan nak sehat dan tak nak. Mana kita kata kita tak boleh terima kita sakit, dan kita tak boleh terima kita mati dan sebagainya. Kita rasa sedih, kita rasa kecewa. Macam mana pula ni? Apalah? Sepatutnya boleh sampai semua 100 ni. Ni rasa macam dan roket lah, umur 70 lah. Habis kenapa? Tak patut. Jangan sampai kita rasa kecewa terhadap usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh. Jadi bermaksud kita berubah itu bukanlah kita rasa kecewa dengan diri kita, tetapi kita berubat itu merupakan sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh jaga nyawa kita, jagalah. Berubat. Maka Nabi mengatakan seseorang itu akan berusaha menjaga kesihatan dia. Biarlah macam mana pun doktor kata ni payah ni, rasa-rasa minggu depan ni. Jangan kita rasa kecewa lah, malas kau ubek dah. Dah seminggu ni tak usaha.
Sehinggalah Nabi kata, mana ketika itu manusia mungkin benci untuk mati. Maka dia berusaha untuk berubat, makan ubat, usul dan sebagainya, sampai setahap sampai ajal dia, Nabi kata. Maka bila sampai ajal seorang mukmin itu, bila sampai ajal dia, maka diperlihatkan oleh Allah tempat dia dalam syurga. Ketika nazak, ketika nak mati itu, sebelum nyawa dia dicabut itu, memang dah nak sampai ajal dia, Nabi mengatakan ketika itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tempatnya di syurga. Maka tak sabar-sabar dia nak mati ketika itu. Maka ketika itu dia suka untuk mati, Nabi kata. Ketika sampai ajal dia, memang tak boleh apa dah, maka Nabi mengatakan ketika itu Allah Ta'ala perlihatkan tempatnya dalam syurga. Maka ketika itu dia tak sabar-sabar nak mati, ataupun ketika itu dia suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Tuhan pun suka bertemu dengan dia. Sebaliknya kalau orang itu orang yang ahli maksiat dan sebagainya, maka ketika nak mati, Nabi kata Tuhan perlihatkan azab yang menunggu dia, maka dia benci mati. Sebab bila dia mati, maka dia akan kena azab. Maka dia benci mati. Maka bila dia benci mati, Allah Ta'ala juga benci bertemu dengan dia. Jadi sabda Nabi SAW, laisa ala ahli la illa wahsyatun indal maut. Tidak ada ala ahli la illa Allah ketakutan ketika nak mati. Maksudnya ketika nak mati dia, Allah Subhanahu memberikan kabar gembira kepada dia. Wala indal qabri, dan tidaklah ketika mana dikubur. Berlaku kisah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada dalam kitab menyebut riwayat ketika mana meninggal Sayyidina Umar, dimandi, dikafan, disolatkan, maka dibawalah Sayyidina Umar dekat makam dia bersebelahan dengan Nabi SAW. Maka dikebumilah Sayyidina Umar. Maka ketika itu ada Sayyidina Ali berada di sisi kuburnya Sayyidina Umar. Maka bila dah dikebumi Sayyidina Umar, maka orang pun beredar. Sayyidina Ali tetap berada di sisi kubur Sayyidina Umar. Jadi orang tanya, tak balik ke? Tak apa, kamu baliklah dulu, kata Sayyidina Ali. Kenapa pula? Aku nak tengok, nak dengar dialog Sayyidina Umar dengan muka nakir, katanya. Jadi dalam kisah tu menggambarkan bahawa Sayyidina Ali seorang ahli kasyaf. Sayyidina Ali memang terkenal di antara sahabat Nabi ahli kasyaf. Mana orang yang banyak kasyaf. Sayyidina Ali, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kasyaf kepada Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali tidak lagi berasa apa-apa dengan kasyaf itu. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kelebihan Sayyidina Ali, dia seorang ahli kasyaf. Kasyaf sungguh, bukan kasyaf sikit-sikit, kasyaf sungguh. Sayyidina Ali boleh nampak malaikat mana diam dia. Sayyidina Ali tahu Jibril itu duduk kat mana. Kasyaf, sahabul kasyaf. Sehinggalah Sayyidina Ali kasyaf kepada alam kubur. Maka dalam kitab mengatakan Sayyidina Ali, tak apa kau balik dulu. Kenapa? Aku nak dengar soal jawab muka nakir dengan Sayyidina Umar. Orang pun balik. Maka tinggallah Sayyidina Ali di kubur Sayyidina Umar. Maka datanglah malaikat maut kepada malaikat muka nakir kepada Sayyidina Umar. Maka ditanyalah pelbagai soalan. Soalan yang kita dah yang bocor ke kita tu, soalan yang tu ya. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Jadi kata sebagian ulama, itu soalan yang sering ditanya. Tak semestinya soalan tu, kata ulama. Tak semestinya soalan tu, dia kata. Mungkin soalan lain. Mungkin ditanya tentang solat, tak tahu. Mungkin ditanya tentang jiran. Kalau dalam kitab Ummul Barahin, kitab Tauhid Ummul Barahin, dalam tu ada kisah tentang kelebihan baca kitab Ummul Barahin.
Maka ada kisah orang bermimpi seseorang yang meninggal dunia, tapi tak dijadi hujah, tapi mimpi sebagai cerita-cerita macam tu sajalah. Tapi dimasukkan dalam mukaddimah kitab itu, dalam mukaddimah kitab Tauhid Ummul Barahin, dia bercerita bagaimana ada seseorang bermimpikan saudaranya yang meninggal dunia. Maka Mukanaki tanya soalan ni, soalan apa? Dia tanya, kau marin masa hidup kau dah belajar ilmu tauhid tak? Soalan ni. Jadi orang tu kata, ada. Dia sebut kitab yang kau baca, dia sebut satu. Kau ada baca kitab Ummul Barahin tak? Dia kata. Itu tak ada pula. Kata. Wah, dia kata, kalau kau baca kitab Ummul Barahin selesai dah. Aku tak tanya dah. Disebabkan kau tak baca, maka kau nak susahlah sikit. Dalam mimpi tu. Maka terjagalah orang tu. Bila terjaga, dia cari orang mengajar Ummul Barahin, dia tak belajar. Sebab dia bermimpi bahawa Mukanaki tanya kitab Tauhid, kitab apa baca? Jadi cerita tu diletakkan pada mukaddimah kitab Ummul Barahin. Jadi kelebihan Ummul Barahin ni ada dua mimpi. Kita tak jadi hujah, tapi busyra kita kata. Ada dua mimpi kelebihan Ummul Barahin ni. Mimpi yang kedua, orang bermimpi Nabi Ibrahim alaihi salam berada di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Jadi Nabi Ibrahim ini disebut orang yang menjaga anak-anak yang mati kecil. Kanak-kanak yang mati kecil, yang belum akil baligh, maka diletakkan bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Dikatakan Nabi Ibrahim menjaga anak-anak yang mati kecil. Dan ada seorang bermimpi Nabi Ibrahim AS berada dengan kanak-kanak. Maka Nabi Ibrahim membaca kitab Ummul Barahin kepada anak-anak itu. Maka disebut dalam mukaddimah kitab Ummul Barahin kelebihan membaca kitab Ummul Barahin. Jadi kalau ada saya baca kitab semua, tuan datanglah. Dapat kita kelebihan baca kitab Ummul Barahin. Kitab tu pernah saya baca dah sekali kat Puan Cik makin. Tapi orang pernah baca tu dia lupa lah. Ada kau saya baca tu. Kisah apa saya cakap tadi Lepas lupa dah. Mukanaki Sayyidina Umar tadi. Jadi datanglah Mukanaki bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia tanya berbagai soalan, maka dijawab oleh Sayyidina Umar. Apabila selesai, Mukanaki bertanya ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pula tanya Mukanaki. Tak pernah orang buat dah. Jadi dalam barazah tak ada orang putih Mukanaki dah. Sayyidina Umar. Ada juga kisah orang kata Allah SWT, Sibawayh, ulama Nahu. Ada orang kata ulama Nahu Sibawayh. Ada kisah Sibawayh. Sibawayh ni ulama Nahu. Handa Nahu. Jadi bila Sibawayh ni meninggal, ada orang mimpi Sibawayh ni kena tanya Mukanaki. Lepas tu sebab tanya balik Mukanaki, tak boleh jawab Mukanaki. Bila ditanya ma rabbuka, ditanya ma ni ma apa? Ma istifham ke, ma mausul ke, ma apa? Ditanya ma ni ma apa? Dia kata ditanya Mukanaki, ma ni ma apa? Ma mausul, ma istifham, ma ni banyak maksudnya, tak reti. Mengadu Mukanaki kepada Allah Taala. Dah kau tak dapat jawab, dah tanya berhentilah tanya dia. Jadi selamat Sibawayh. Jadi jangan kita pegang lah dia nak tanya Mukanaki. Jadi kisah yang pernah baca tu Sibawayh, satu lagi Sayyidina Umar. Bila Mukanaki dah selesai tanya, dah selesai dah. Dah selesai dah. Aku nak tanya kau balik. Kata Sayyidina Umar, atau kajut Mukanaki. Tak pernah orang tanya aku, dia kata. Dah sebabkan khalifah nak tanya, ya. Silakan tanya. Sayyidina Ali dengar kata. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Mukanakir, apakah wajah macam ni engkau datang bertanya kepada orang mukmin? Katanya. Apakah dengan wajah ini engkau datang bertanya? Kenapa? Aku ini khalifah, kata Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar ni kita tahu apa kelebihan dia. Sayyidina Umar ni hantu takut dengan dia. Kita takut dengan hantu. Jangan sebut-sebut. Gitu. Meramang takut. Sayyidina Umar hantu takut dengan dia, syaitan takut dengan dia. Jadi maksud dalam hadis Nabi mengatakan tidaklah Sayyidina Umar lalu satu jalan kecuali iblis akan cari jalan lain. Dia tak akan bertembung dengan Sayyidina Umar. Punya takut iblis dengan Sayyidina Umar. Jadi maksud Sayyidina Umar ni dia tak takut hantu pun. Tetapi dengan muka nakir, Sayyidina Umar kata, aku ini khalifah. Aku pun garun tengok muka kau, dia kata. Maka kata Sayyidina Umar, wahai muka nakir, hendak aku berjanji kepada aku. Kata dia. Apa janji dia? Iaitu hendak berjanjilah kepada aku, janganlah engkau datang kepada orang mukmin untuk bertanya dengan wajah yang macam ni, kata dia. Datanglah dengan wajah yang elok, senyum sikit kau. Janganlah datang dengan wajah yang menakutkan. Kata Sayyidina Umar, minta muka nakir berjanji, janganlah engkau datang kepada orang mukmin dengan wajah yang menakutkan, katanya. Maka berjanjilah muka nakir. Maka Sayyidina Ali kata, Masya Allah, sentiasalah Sayyidina Umar ni memikirkan masalah umat. Walaupun dah masuk dalam alam barzakh, dah fikir masalah umat juga. Masya Allah, mana orang yang hebat adalah orang yang memikirkan masalah umat. Jadi Sayyidina Ali kata, hebatnya Sayyidina Umar, sentiasalah dia memikirkan masalah kesusahan umat. Walaupun dia masuk dalam kubur pun dia fikirkan tentang kesusahan umat. Maka Nabi SAW bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wasyatun indal maut. Tidak adalah ahli la ilaha illallah tu rasa takut ketika nak mati, wala indal qabri, dan tidak ketika mana dalam kubur. Kenapa? Sebab iman. Iman kita ni sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala angkat kita. Allah Taala muliakan kita dengan iman. Allah Taala muliakan kita. Masya Allah, kita salat, kita puasa, kita buat kebaikan. Dalam masa ya Allah sebut sama, ya Allah, ada maksiat kami lakukan, ya Allah, macam mana ya Allah? Kami salat, ya Allah, kami puasa, ya Allah, kami cuba melakukan kewajipanmu, ya Allah. Dalam masa yang sama, ya Allah, kami punya maksiat. Dah Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosa kamu. Apatah lagi kita menginginkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi setiap salat lepas salat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajar kita supaya beristighfar. Nabi itu walaupun maksum, tapi Nabi mengatakan aku beristighfar kepada Allah 70 kali sehari semalam. Ada kata 100 kali sehari semalam. Kita banyak kelemahan kita, terlajak lidah kita, terlajak mata kita, terlajak telinga kita. Tapi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampunkan kita. Maka itu hadis yang menyatakan kelebihan ahli la ilaha illallah. Jadi bila kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada ahli la ilaha illallah dengan iman ini, maka kita buatlah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berazam untuk memuliakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berazam untuk buat lebih baik lagi. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan kepada kita. Jadi sehingga macam mana kita kata, sehingga di akhirat nanti apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita, berikan layanan yang baik kepada kita, sehingga kita rasa menyesal apa? Menyesal tentang kebaikan kita kepada Allah di dunia tak seberapa mana pun. Tetapi apabila kita melihat kebaikan Allah yang begitu banyak, kita rasa menyesal sebab kita tak buat baik-baik dahulu. Jadi datanglah kundi kahwin besan daripada Qadah datang. Kita pun bari cincai-cincai, contoh. Tak ada kena mengono, tak ada contoh yang lain. Kita memberi cincai-cincai kan. Sekali kita pergi ke sana pula, ya Allah, layanan dia 2 kali ganda. Kita pun menyesal. Kita kata, Allah, kita baiknya kita takut itulah. Kita beri sikit-sikit dia. Maknanya kata kemuliaan kita yang sedikit dibalas dengan kemuliaan yang banyak.
Oh, kita punya rasa. Kalau tahu macam ni, kita buat elok-elok marin. Baik orang ni rasa ni. Mulia dia rasa dia. Oh, dia muliakan kita sungguh-sungguh. Kita itu, kita tak muliakan sikit-sikit dia, kata-kata. Oh, kita sogan kita rasa. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila akhirat nanti kita melihat kemuliaan Allah, kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bersukat-sukat, kita pula terkenang dunia kita nak buat baik, kita buat baik kepada Allah bersukat-sukat, kata-kata. Sikit jelah, buat sikit jelah, kata-kata. Ha? Apabila Tuhan terima kebaikan kita, maka dibalas dengan kebaikan yang cukup banyak sehingga kita rasa kagum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar kita melihat, ya Allah, betapa mulianya Engkau ya Allah, betapa agungnya Engkau ya Allah, betapa mulianya Engkau ya Allah, betapa pemaafnya Engkau ya Allah. Kami buat salah macam-macam dulu ya Allah, Engkau maafkan. Betapa pemaafnya Engkau ya Allah. Jadi begitu Allah Subhanahu. Jadi kalau kita faham sekarang kebaikan Allah, maka kita berikan kebaikan pada Allah Taala sebanyak-banyaknya. Ya, kebaikan dengan taat dan sebagainya. Sebab Nabi SAW telah pun beri jaminan dalam hadis dia bahawa ahli iman ini tidak ada ketakutan di alam barzah. Bermaksud iman ini sebagai petanda kejayaan kita di alam barzah nanti. Kalau iman itu petanda kejayaan kita, maka hiasi iman itu dengan taat, dengan salat, dengan kebajikan, supaya kita bertambah mendapat kemuliaan di alam barzakh nanti. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma salli. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.